Salam 16 Ramadan bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita edisi 1347, antara paparan utama. Hohoi ahoi, jerung masuk tangkoi. Pekung sudah pecah dan kini berbau busuk. Satu lagi kerajaan perpaduan, negeri ditubuhkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita jerung masuk ke dalam jaring pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah tidak menggemparkan lagi. Kes pertama, anak bekas Menteri Dalam Negeri Kerajaan Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban semalam. Muhammad Faisal Hamzah didakwa atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan tahun lalu. Turut didakwa Azizul Abdul Halim, kedua-duanya pengarah rimba merpati sedang berhad iaitu pemegang lesen minyak masak borong. Mereka didakwa memberikan maklumat palsu dengan mengeluarkan invoice palsu mengenai penjualan minyak itu kepada syarikat peruncit tempatan Pasar Segadin Maju yang menyalahi Seksyen 8/4/B Akta Kawalan Bekalan 1961 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 22/2 Akta sama. Tertuduh selaku pemegang lesen borong juga didapati melanggar Peraturan 9/1 Peraturan Kawalan Bekalan 1974 iaitu memiliki barang kawalan berjadual jenis minyak masak melebihi had 50 tan metrik. Kesalahan tersebut dilakukan pada jam 11.15 malam di premis perniagaan rimba merpati sedang berhad di kawasan industri Sina Andala Senawang pada 11 Ogos 2022. Dalam kes ini tertuduh didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 22/1 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Seksyen 22/4 Akta yang sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan menurut laporan Berita Harian. Jika sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya, dan bagi kesalahan kali kedua dan seterusnya didenda maksimum RM3 juta atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya. Untuk rekod, Hamzah pernah berkhidmat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP ketika pentadbiran Barisan Nasional antara Julai 2015 hingga Mei 2018. Muhammad Faisal mungkin bukan jerung bertaraf Great White Shark, tetapi dakwaan membabitkan barangan kawalan minyak masak adalah kes berkepentingan awam. Seperti semua maklum, kerajaan amat memberi penekanan terhadap makanan seperti minyak masak yang menjadi krisis di negara kita, kata Timbalan Pendakwa Raya KPDN Muhammad Sofian Zakaria. Rakyat terkial-kial mencari minyak masak. Rupa-rupanya ada yang diam-diam sorok dalam premis perniagaan. Kes yang kedua, pengarah Hydroshop Sdn Bhd Datuk Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak Sheikh didakwa di Mahkamah Session kemarin atas pertuduhan menawarkan suapan yang berjumlah RM500,000 setahun selama 15 tahun bagi faedah Tan Sri Anwar Musa berhubung proses pengambilalihan konsensi Menara Kuala Lumpur. Lapor bernama Anwar adalah Menteri Komunikasi dan Multimedia ketika itu. Abdul Hamid mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menawarkan suapan tersebut melalui Datuk Tan Sri Lee sebagai dorongan kepada Anwar untuk mempercepatkan proses pengambilalihan pengurusan dan pentadbiran konsesi Menara Kuala Lumpur oleh syarikat berkenaan. Menurut laporan, beliau dituduh melakukan perbuatan itu di Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya antara Julai dan Ogos 2022. Pertuduhan mengikut Seksyen 16/6/B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24/1 Akta yang sama. Hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Syarikat Hydroshop juga didakwa atas pertuduhan sebagai organisasi komersial melakukan kesalahan bersekutu dengan Abdul Hamid menawarkan suapan itu kepada Tan
seorang ahli perniagaan bagi faedah Anwar dengan niat yang sama. Perbuatan itu didakwa dilakukan di tempat dan pada tarikh yang sama. Pertuduhan mengikut Seksyen 17A-1-A Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 17A-2 Akta sama yang membawa hukuman denda tidak kurang daripada 10 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pada 29 Disember tahun lalu, Anwar menafikan sekeras-kerasnya terlibat dalam memberi kelulusan tender melibatkan pengambil alihan anak syarikat Telekom Malaysia Berhad bagi menguruskan Menara Kuala Lumpur. Saya punya dasar walaupun saya menteri, saya tak campur tender, saya tak campur urusan ini. Pihak kementerian buat semua penilaian dan dia bagi penerangan pada saya. Katanya dalam program online Bual Bicara bersama Sinar Harian. Anwar berkata kuasa meluluskan tender tertakluk di bawah unit kerjasama awam swasta Jabatan Perdana Menteri UKAS pada ketika itu di bawah Datuk Seri Mustafa Mohamad. Anwar juga menafikan mengenali rapat pengarah Hydroshop. Malah pada 3 Januari 2023, Anwar berkata beliau bercadang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap 3 orang yang menurutnya telah memfitnah berhubung isu penjualan Menara Kuala Lumpur. Anwar berkata komen ketiga-tiga mereka di media sosial telah menjejaskan imej dan reputasinya serta meninggalkan kesan negatif kepada beberapa pihak termasuk dirinya. Selepas merujuk perkara itu dan meneliti dengan peguam, saya tiada pilihan selain mengarahkan peguam saya mengambil tindakan undang-undang terhadap 3 orang iaitu Adrian Lim Chi Eun, K. Pralat Kumar dan Muhammad Razlan Rafi'i. Katanya seperti dipetik New Straits Times Online. Yang ada kuasa meluluskan tender katanya Mustafa Mohamad. Tetapi kenapa Abdul Hamid nak bagi RM500,000 setahun kepada Anwar sehingga 15 tahun? Kalau RM500,000 darab 15 jadi RM7.5 juta. Wow, kalau benar ini baru betul duit masuk walaupun dalam tidur. Pada 29 Disember tahun lalu, SPRM mengesahkan sedang menyiasat dakwaan penjualan saham mencurigakan hak milik pengurusan Menara Kuala Lumpur. Katanya SPRM akan menyiasat sama ada wujudnya elemen rasuah dalam penjualan 100% saham Telekom Malaysia di dalam syarikat Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd MKLSB kepada Hydroshop Sdn Bhd HSB pada Oktober 2022. Hari ini kita melihat hasil siasatan tersebut. Walaupun kes pendakwaan sorok minyak masak dan suapan kepada Menteri KKMM melibatkan jerung kecil dan sederhana, namun ia tetap menghantar mesej bahawa Perikatan Nasional berintegriti hanyalah satu lelucon. Cuma mesej ini tidak sampai kepada walaun dan mereka terpedaya dengan naratif Islam terancam, Melayu terancam dan seumpamanya. Lalu mata pun terpejam terhadap penyelewengan yang rencam dan kejam. Justru sama-samalah kita membawa mesej kebenaran kepada mereka. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor mendedahkan kononnya beliau telah dituduh membocorkan rahsia sulit yang menjadi punca mengapa beliau dilarang menghadiri Majlis Rasmi Kerajaan Perpaduan dan Pameran Aero Angkasa dan Maritim Langkawi 523. Muhammad Sanusi berkata tuduhan itu dibuat berdasarkan ceramahnya di Sungai Besar Selangor selepas menghadiri mesyuarat bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan semua Menteri Besar dan Kota Menteri di Parlimen. Balik dari Mekah, Setiausaha Kerajaan Negeri hadir untuk mesyuarat kali kedua di Langkawi dan ketika itu minit mesyuarat pertama mengatakan beberapa keputusan mengenai program kementerian telah dibuat dan akan dirasmikan oleh MB Kedah katanya dalam satu video yang dimuat naik di Facebook. Menurut Muhammad Sanusi, tidak lama kemudian seorang pegawai kanan kerajaan memberitahu minit terpaksa dipindah dan semua program sepatutnya dihadiri dan dirasmikan oleh beliau akan digantikan dengan Setiausaha Kerajaan Negeri. Bagaimanapun, Muhammad Sanusi berkata beliau akan tetap memastikan 523 akan berjalan dengan lancar dan menjadi kenangan terindah sepanjang hayat mereka. Saya akan memastikan semua pihak memberikan komitmen 100% untuk acara itu berjalan dengan sempurna dan lancar pada 23 hingga 27 Mei ini. Ia selaras dengan sabdaan Nabi SAW supaya orang beriman sentiasa memuliakan dan tidak menyakiti jirannya. Katanya seperti dipetik Cosmo Online. Semalam seperti dipetik Sinar Harian, Sanusi menyatakan pendiriannya akan hadir ke 523 sebagai seorang pengunjung dan membawa teropong. Saya akan bawa teropong pergi duduk di tepi pagar airport, yakni lapangan terbang. Saya ada kata kad pegawai saya, kalau kita tak dijemput,
Kita beli meja lipat seorang sebiji, teropong seorang satu. Kita duduk tepi pagar, kita tengok kapal Navy, kapal terbang. Lagipun tepi pagar itu pun ada orang jual laksa. Boleh makan-makan. Sebagai pengunjung takkanlah mereka nak halau, katanya ketika sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di Wisma Darul Aman semalam. Pelik, kenapa Sanusi suka sangat mencari publiciti murahan dan buat kelakar bodoh. Sanggup dilabel sebagai pembohong, pemfitnah, MB badut, suka propa dan kaki gaduh. Namun tebal betul muka beliau, ya. Lagak dan sombongnya dilihat rakyat semakin menjadi-jadi apabila dikatakan kononnya beliau kini telah menjadi orang kaya baru. Jika bekas kerajaan pintu belakang sedang kecoh dengan skandal jana wibawa, kerajaan negeri Tebuk Atap Kedah di bawah Menteri Besar Sanusi kini terpalit dengan skandal nadir bumi yang dicuri secara misteri. Tentu anda masih ingat pada 2 Disember 2020, kerajaan negeri Kedah telah meluluskan permit teroka kepada satu mineral baharu Rare Earth Element atau REE yang dianggarkan bernilai 742.7 bilion ringgit seluruh negara, di mana 62 bilion ringgit tersimpan di bawah bumi ditemui di daerah Sik. Sanusi memaklumkan Majlis Tanah Negara yang bermesyuarat 2 bulan sebelumnya telah meluluskan satu rangka dasar mineral negara yang akan dimuktamadkan. Sebelum daripada itu, kita telah meluluskan usaha sama sebuah syarikat berpangkalan di Kuala Lumpur untuk melakukan penerokaan. Ujarnya, memaklumkan REE itu selain di Sik, terdapat juga di Ulu Muda dan Baling, termasuk sedikit di Lenggong Perak seperti di Lalak di Harakah Daily. Beliau juga menyifatkan penemuan tersebut adalah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak disangka-sangka kerana melaksanakan tuntutan beriman dan bertakwa sebagai janji Allah yang terdapat pada ayat 2 dan 3 surah At-Talaq. Wow, Sanusi memang hebat. 6 bulan REE dicuri, mencecah berbilion ringgit depan muka pintunya sendiri. Akibat kegelojohan kerajaan Tebuk Atap PN PAS Kedah ini, lesen yang pada awalnya diberi untuk eksplorasi oleh syarikat dari China didapati telah mula mengekstrak REE ini secara haram. Ya, secara haram. Sepatutnya kerajaan negeri menunggu SOP untuk mengekstrak REE ini daripada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar terlebih dahulu. Kajian penilaian kesan alam sekitar EIA juga tidak dibuat demi ketamakan Sanusi. Risiko kepada rakyat ialah sungai yang jadi sumber air bersih rakyat negeri Kedah, Pulau Pinang dan Perlis tercemar akibat pelepasan bahan kimia yang digunakan untuk mengekstrak REE. Dibimbangi kini, Sungai Jeneri dan Sungai Muda yang bersambung dengan Sungai Senam tercemar dengan logam berat yang boleh memudaratkan rakyat. Tiba-tiba dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, lori yang membawa REE ke Malangan dengan muatan 185 guni REE yang bernilai 3.5 juta ringgit. Sanusi kini terkantoi, pekong sudah pecah dan kini berbau busuk. Persoalannya, siapa sebenarnya yang mendapat manfaat dari jualan berbilion ringgit REE secara haram ini? Kemana pula wang ini mengalir? Kalau Sanusi berkata beliau tidak tahu menahu REE dicuri, bermakna beliau adalah Menteri Besar paling tidak bertanggungjawab di atas muka bumi kerana khazanah negara itu dicuri depan muka pintu di Bukit Enggang dalam don beliau sendiri. Kebetulan pula, ya, PN PAS sangat mewah berbelanja untuk PRU 15 lalu. Adakah ini ada kaitan? Ia pasti mengundang kecurigaan dan memberi pelbagai persoalan. Syabas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Polis Diraja Malaysia PDRM kerana segera memulakan siasatan. Justru jika PN PAS mendakwa mereka kononnya bersih dan stabil, tunggu dulu. Jangan yakin sangat. Sekadar meminjam kata-kata keramat yang selalu keluar dari mulut cerupa Sanusi. Hang bodoh. Jika anda merasakan 52 orang yang ditahan menceroboh hutan simpan Februari lalu hanya sekadar halimunan yang tidak dilihat langsung oleh anda yang kononnya menjaga negeri, hang memang bodoh. Seramai 10 ahli Dewan Undangan Negeri Melaka iaitu 9 wakil rakyat Barisan Nasional dan seorang daripada Pakatan Harapan mengangkat sumpah sebagai Exco Kerajaan Negeri di Dewan Seri Negeri Aikro Kelbarin 5 April. 5 hari sebelum itu, Pengerusi Perhubungan UMNO Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri. Sementara itu, ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan Kesidang Sih Sho Ching dilantik sebagai Exco Pembangunan Usahawan Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna. Ini bermaksud kerajaan perpaduan telah ditubuhkan di Melaka sebagaimana
Kerajaan Pahang dan juga Perak. Dua esko kerajaan dahulu pimpinan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali telah digugurkan. Mereka ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Serkam Datuk Zaidi Atan yang sebelum ini memegang esko perubahan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar dan Ahli Dewan Undangan Negeri Rembia Datuk Muhammad Jalani Khamis yang memegang portfolio pelancongan, warisan dan kebudayaan. Abdul Rauf menggantikan Sulaiman yang meletakkan jawatan setelah berbulan-bulan spekulasi mengenainya bertiup di media. Pertukaran pimpinan Kerajaan Negeri Melaka telah digelar oleh Muhammad Jalani sebelum ini sebagai Ketua Menteri Tebuk Atap atau Ketua Menteri Pintu Belakang. Ini spesies baharu kelahiran UMNO dan Barisan Nasional. Katanya seperti dipetik Free Malaysia Today. Muhammad Jalani juga dipetik sebagai berkata beliau tidak akan sekali menerima sebarang tawaran pelantikan jawatan esko di bawah pentadbiran Abdul Rauf. Molek sangat beliau digugurkan. Tentulah malu untuk menerima apa-apa jawatan esko setelah menyamakan kerajaan baharu ini dengan aksi Tebuk Atap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pada hujung Februari 2020 yang lalu. Hakikatnya, untuk beliau menggelar Kerajaan Melaka hari ini sebagai Tebuk Atap atau Pintu Belakang adalah amat kelakar. Muhammad Jalani sendiri merupakan ahli politik katak yang melompat dari UMNO ke keadilan pada tahun 2018 tetapi beliau melompat kembali ke kolam UMNO pada tahun 2020 setelah Kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Beliau antara pengkhianat Pakatan Harapan yang menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan Melaka, pimpinan Naib Presiden Amanah Adli Zahari tumbang. Umpama pepat di luar, rencong di dalam. Begitu mudah melupai pengkhianatan sendiri dan kini menyerang rakan-rakannya yang membantunya menang pada pilihan raya umum dan pilihan raya negeri dahulu. Barisan Nasional Melaka sebenarnya telah memenangi 2/3 kerusi Dewan Undangan Negeri dan tidak memerlukan untuk membuat kerajaan campuran untuk menguasai Dewan Undangan Negeri tersebut. Namun demi semangat kerjasama seperti yang diamalkan di peringkat persekutuan dalam Kerajaan Perpaduan, pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ia dibawa ke dalam Kerajaan Negeri Melaka. Pakatan Harapan Melaka dilaporkan menyokong penubuhan Kerajaan Perpaduan dan menyatakan komitmen untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional bagi memastikan kestabilan politik di negeri itu. Secara dasarnya, PH Melaka menyokong penubuhan Kerajaan Perpaduan di negeri Melaka. PH Melaka akan berusaha untuk bekerjasama dengan BN Negeri Melaka demi memastikan kestabilan politik negeri dapat diwujudkan dan seterusnya kemakmuran ekonomi negeri dapat dipertingkatkan, kata bekas Ketua Menteri Melaka Adli Zahari yang juga pengerusi amanah negeri tersebut. Bagaimanapun, Pakatan Harapan masih berperanan sebagai pembangkang di Johor walaupun hubungan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan sangat baik atas semangat perpaduan. Manakala Barisan Nasional pula masih lagi sebagai pembangkang di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang walaupun menyokong Kerajaan Perpaduan. Setakat ini, rata-rata pimpinan negeri terbabit berkata Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan bekerjasama pada pilihan raya negeri akan datang dan menentang Perikatan Nasional. Tahniah Melaka kerana berani melanggar doktrin lapuk No Anwar No DAP yang kini menjadi pegangan gerombolan Baigot yang mengenakan pakaian indah di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Malangnya pakaian yang indah itu hanya hiasan luaran sahaja. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menunaikan ibadah puasa.